Contoh mata Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais berkata, tanda takut pada Allah itu terbukti dalam 7 macam. Ada 7 tanda takut pada Allah. Yang disebut ittaqullah yang 7 bukti. Yang pertama, terbukti di lidahnya, maka tertahan lidahnya dari dusta, ghibah dan bercakap yang tidak penting, lalu digunakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, mempelajari ilmu. Yang pertama, terbukti di lidah. Tanda takut pada Allah, lidah. Allah jadikan kita ni tuan-tuan lidah yang tidak bertulang. Nah, mata Allah jadikan ada penutup dia. Ada penutup mata, ada bulu mata. Hidung Allah jadikan ada filter, ada bulu hidung. Lengkap ciptaan Allah daripada atas sampai bawah, sempurna kejadian. Lalu Allah jadikan mulut kita dan dia letak gigi sebagai pagar, gigi keras, pagar lidah kita. Nah, apa maksud dia? Jaga lidahnya dia tu. Tanda orang takut pada Allah, letak yang pertama, terbukti di lidahnya. Lidah dia. Tengok lidahnya. Jenis orang yang berpenyakit ke? Udhul kalam, jenis orang yang lidahnya ada penyakit. Maka tertahan lidahnya dari dusta, cakap bohong, cakap tipu. Ya, tertahan dia daripada mengumpat. Ya, tertahan dia daripada fitnah. Hatta tertahan dia daripada bercakap perkara yang tidak penting Allah. Cakap yang tidak penting. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bercakaplah benda baik ataupun kamu diam. Wah, dia nak amal. Ya, ada orang jadi orang senyap, tak cakap, seronok dia. Tak ada dosa cakap dia. Ya. Saya jadi orang bercakap banyak dosa mulut. Sedangkan Nabi SAW falyaqul khairan, cakap benda baik, aw liyasmut atau kamu diam. Nak jaga lidah, bila satu patah perkataan, malaikat catat pahala. Keluar mulut pahala, jangan keluar mulut dosa. Nah, kadang-kadang main bercuit sikit, keluar dosa tu. Jadi ajar latah. Mereka awal ajar, suruh orang latah. Kalau ada nah, tak boleh kalau kawan kita latah, kita cocok dia main-main, kita perangai dah dia. Kalau dia cakap benda mencarut. Jangan kita cocok dia, walaupun bergurau. Sebab kita tahu dia bukan nak perkataan tersebut keluar daripada mulut dia. Ya, walaupun sebenarnya yang pertama sepatutnya dia kena istighfar. Pak keluar, cakap tak elok, istighfar, astagfirullahaladzim. Tanda dia tak suka. Pada peringkat awal orang latah ni dia main-main, dia seronok, bergurau. Latah dia mencarut. Kadang-kadang ngeri kita dengar. Ya. Kalau ada macam tu istighfar, astagfirullahaladzim. Bagi kita yang dah tahu kawan kita latah, jangan kita main-main. Jangan. Kata apa dia? Lidah tadi, cakap benda baik ataupun diam. Nak latih tuan-tuan, ya, tuan-tuan kita latih sama-sama. Datang orang cerita bab mengumpat, bab cerita keburukan orang, bab cerita keaiban orang, bab cerita tentang jiran kita yang kita kenal dia, cerita keaiban dia, cerita buruk dia. Jangan sesekali kita jadi nasi tambah, tukar tambah lauk, tukar tambah tak payah. Falyaqul khairan, cakap benda baik, awliyas ataupun kita diam. Sebaiknya kita bangun ataupun ubah tajuk dalam cakap. Lalu digunakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala, zikir pada Allah. Dan apa dia? Mudah, banyak zikir tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam masa berapa minit dia 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Boleh tak kita cakap? Boleh. Cuma cakap, jangan cakap benda-benda yang bergurau. Boleh. Bukan tak nak bagi senyap macam robot. Kalau macam tu ustaz, macam robot lah kita pergi kedai tak boleh cakap, minum teh dengan kawan senyap. Bukan.
Boleh cakap, tapi biar cakap kita jangan benda yang berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, kena ada masa untuk kita zikir pada Allah. Kena ada masa kita bagi masa kita untuk kita istighfar. Ada masa kita selawat. Kadang-kadang benda yang ringan di mulut tapi berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar boleh ampun dosa 70 tahun yang lalu. Istighfar boleh ampun dosa 100 tahun yang lalu. Istighfar sepatah astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Lalu kita sebut kelebihan-kelebihan, banyak fadilat-fadilat, ya, fadilat selawat dan sebagainya. Itu yang pertama. Tanda takut pada Allah, jaga lidah. Kita kena jaga lidah kita. Yang kedua, menjaga perut sehingga tidak makan kecuali yang halal dan menurut kadar hajatnya. Yang kedua, jaga perut. Jaga perut. Innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jaga. Jangan sesekali keluar dan masuk mulut kita perkara-perkara yang haram. Kita tahu benda haram. Saya punya kawan, tuan-tuan, sahabat saya di kampung, satu permainan, satu sekolah. Isteri datang jumpa mak, cerita tentang masalah. Dia dah berpisah. Isteri datang jumpa mak saya, cerita. Balik saja, dia ni orang kaya, orang yang ada harta, orang yang dapat rezeki yang kurang. Tetapi seluar yang dia sangkut dekat dinding, dekat paku tu, dia pesan kat isteri dia, kau kalau nak belanja, kau ambil poket belah kiri, poket belah kanan jangan ambil. Confuse isteri dia. Setiap kali dia balik kerja tu, dia sangkut lebih. Dia kata kau nak ambil duit belanja, belah kanan ambil, belah kiri ambil, jangan ambil belah kanan. Dah, peringkat awal sebelum dia bergaduh, sebelum isteri dia tahu, rupanya dia terlibat dengan dadah, pokan dadah, dega dadah, tapi dia tahu benda itu haram. Lalu disuruh yang haram tu, nampak? Haram itu jelas, orang semua tahu. Yang berdosa itu jelas, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Kadang-kadang orang tu dia berjudi, dia jelas, dia tahu duit judi itu haram. Dia kata, Ustaz, judi ni saya tak makan, saya buat beli tayar kereta. Dia menipu malaikat. Duit judi ni saya tak makan, Ustaz, saya beli slipper, saya beli tayar kereta. La ilaha illallah. Tayar kereta tu ada manfaat tak? Kalau ada manfaat, sama ya. Dia judi ni saya hantar masjid. Nak jadi botak cing kan, Samsung botak cing kan, ada kisah botak cing tu kan, merompak bagi orang, Zorro, filem Zorro. Dia merompak bagi orang miskin. Dia rasa betul lah tu perangai dia. Merompak tu tetap haram. Judi tu tetap haram walaupun tujuan dia nak bagi sedekah kat masjid. Hantar kat tu imam, ni duitnya buat masjid. Di mana dia haram. Dapat nombor ekor pergi haji, macam tu lah. Dapat tikam ekor, dapat nombor 1 dan nombor 2, pergi haji. Ui, rasa baik lah. Rasa Allah Akbar. Menjaga perut sehingga tidak makan kecuali halal. Bab makan, benda yang cukup penting untuk dijaga, sebab dia beri kesan. Kisah wali Allah kan, kisah orang hebat. Duduk di sungai, lapar perut, tiba-tiba ada apple hanyut. Ambil apple tadi, gigit kerak. Lepas makan sikit, baru makan gigit semua. Ada kata satu kunyah, makan kunyah-kunyah telan. Allah, apple siapa ni? Oh, ingat, ni dalam sungai, hanyut dalam sungai. Apple siapa ni? Pergi ke hulu dia, naik ke hulu cari mana kebun yang ada pokok apple tepi sungai. Jumpa satu pokok. Ni confirm tuan dia. Jumpa dengan tuan dia, tuan, saya dah makan apple kamu, saya minta maaf, saya nak minta halal. Oh sorry, tak boleh. Tuan tak dengar saja budak muda makan sikit nak minta maaf, pasti budak ni hebat, budak ni baik ni, budak baik. Dia kata tak boleh. Tak boleh.
Kalau kamu nak minta maaf boleh, kamu kena kerja dengan aku 7 tahun. 7 tahun tuan-tuan. Kamu jadi hamba aku, bekerja dengan aku 7 tahun. Kalau ini dah cara nak menghalalkan makanan aku sanggup. 7 tahun dia kerja dengan orang. Kan, kisah ni masyhur. Bekerja selama 7 tahun, habis kerja tuan, saya dah habis 7 tahun. Habis dah kontrak. Tak boleh kata tuan. Tak boleh. Kecuali kamu kahwin dengan anak. Tetapi anakmu ini buta. Matanya, kudung kedua tangannya dan kudung kedua kakinya. Kita kalau orang nak tawar anak dia kat kita kan, orang bagi tawaran, Ustaz nak kahwin tak Ustaz? Anak saya buta, kaki tak ada, tangan tak ada. Baik, 20 kaki dia tadi. Masa saya belajar dulu ada satu orang pensyarah. Dia bagi tawaran, siapa boleh ngorak anak dia. Ustaz, sebetulnya saya itu mahasiswa Islam, Ikatan Studi Islam. Di UKM saya Presiden Ikatan Studi Islam, PMI, Persatuan Mahasiswa Islam atau universiti lain. Seorang pensyarah itu bagi tawaran. Kawan-kawan datang, dia kata, Ustaz, maksud tak panggil Ustaz, dia panggil kawan. Rumah saya dia kata, ada satu orang pensyarah minta tolong ngorak anak dia. Anak dia dogi. Anak dogi, tak boleh ngorak, dia akan bagi hadiah duit. Dia minta orang baik-baik lah. Kononnya baiklah rasa. Mana nampaklah baiklah guru. Belajar agama di universiti. Sampai tahap itu, seorang ibu sanggup nak suruh jaga anak dia tak dapat jaga dah. Nah, hantar anak asrama, Ustaz. Saya nak duduk anak saya asrama lah. Siapa kan? Doge Ustaz, tak larat nak jaga dah. Keluar malam. Kita pun nak cakap depan ni pada anak doge keluar malam. Tolong jaga Ustaz. Tolong jaga. Kalau dihantar yang baik-baik kan senang. Saya tak boleh Ustaz nak jaga anak saya. Tak mampu lah. Tak mampu jaga. Tuan-tuan, ayah ni dia kena ada power. Dia kena ada satu izzat. Ayah dengan mak ni beza. Bapak ni kalau boleh, balik rumah kita ni bunyi motor je anak dah bangun bikal lagi mandi. Sebab apa? Ayah balik. Kena ada garam sikit. Tapi bertempat yang dibenarkan dalam Islam. Maknanya tak boleh. Saya pergi satu orang SPM. Dah periksa dah SPM kat sekolah setengah jam. Betul ke pengawal kata seorang pelajar ni belum datang lagi ke sekolah. Pergi rumah dia. Saya kokak. Anak kat periksa ini. Bang, anak periksa ini. Periksa apa Ustaz? SPM. Dia pusing belakang. Adik. Bangun. Cikgu datang ni SPM hari ni. Dek. Alah, meleleh tertinggung itu. SPM ni. Ustaz, tak bangun Ustaz. Takkan saya nak pergi kejut dalam bilik tu. Nak maknanya kita kena sayang anak, sayang cucu kita in bracket dalam konteks yang dibenarkan dalam Islam. Orang tu kata kamu nak minta maaf aku boleh, kahwin dengan anakku buta, anakku tangannya cacat, kakinya cacat. Temenung dia. Boleh, saya sambung. Kenapa? Kerana nak ampun, nak minta halal makan apple. Berkahwinlah dia, masuk bilik, tengok isteri dia celik. Matanya boleh melihat, tangan ada, kaki ada. Cantik orangnya. Terus keluar dari bilik. Keluar pengantin baru tu. Pak, tanya Pak tu dia. Rasa bukan. Katanya buta. Dia kata, tak nak. Anakku buta kerana tak pernah melihat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Anakku kedua tangannya cacat dan kakinya cacat kerana tak pernah buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah keluar daripada rumah untuk buat maksiat pada Allah. Lalu berkahwinlah dia, gembiralah dia, seronoknya. Lahir daripada zuriat itu adalah wali Allah. Allah hebat. Ya, Allah hebat. Nak tunjukkan bahawa nak cerita kisah tersebut, nak jaga perut daripada makan perkara-perkara yang haram. Jangan ambil mudah buat makan.
Bab makan dia jadi darah daging. Sebab itulah Nabi SAW pesan, wa at'imut ta'am, berilah makan. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak derma. Yang hebatnya ialah wa at'imut ta'am, berilah makan. Afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, beri makan, belanja orang makan. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut, kita rindukan untuk masuk syurga. Kita rindu untuk masuk syurga. Ya Allah, dapatlah aku syurga, ya Allah. Kita rindu syurga. Kata Nabi, syurga rindu 4 golongan. Syurga rindu pada, rupanya syurga rindu orang tu. Kita rindu pada syurga, minta pada Allah untuk syurga. Rupanya syurga minta pada Allah, aku rindu pada orang ni. Ada 4 golongan kata Nabi SAW. Apa dia? Ahlul Quran. Yang pertama, Ahlul Quran. Orang yang sentiasa hidup dengan Quran. Baca Quran, amal Quran, ikut apa yang Allah perintah dalam Quran, hidup dengan Al-Quran. Syurga rindu kata. Nah, antaranya apa dia? Orang yang sentiasa beri makan. 4 golongan. Yang pertama Quran. Yang ketiganya adalah orang yang beri makan. Yang kedua, tiga dan sedang. Ya, orang yang beri, selalu belanja orang makan, selalu beri makan. Maknanya makan yang halal itu cukup hebat. Belanja orang makan itu cukup hebat. Sedekah makanan itu cukup hebat, kerana dia akan jadi darah daging. Sebaliknya, masuk makanan yang haram cukup dahsyat. Masuk makanan yang haram daripada badan kita cukup dahsyat. Kesan dia cukup dahsyat. Bukan daripada kita. Makanan halal tadi yang dia minta maaf, kesan daripada anak cucu dia jadi wali Allah, jadi orang hebat. Kesan makanan yang haram, dia akan jadi tumbuh darah daging, dan dia beri kesan kepada anak-anak dan cucu. Waliyahzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperhatikan penglihatannya sehingga tidak melihat yang haram. Mata dia jaga. Orang yang takut pada Allah jaga mata dan tidak melihat perkara-perkara yang haram. Ya, kita duduk di kampung, alhamdulillah, kalau kita pergi bandar sikit, jumpa nyonya, jumpa amoy dua pendek kat pasar raya tu kan, letih gitu. Jaga mata. Ya, daripada melihat perkara-perkara yang haram. Ni, dalam ni, jaga mata. Kerana daripada mata dia turun ke hati. Ya, daripada mata dia turun ke hati. Waliyahzubillah. Yang ketiga, yang keempat, menjaga tangannya sehingga tidak mengulurkan kepada perkara yang haram, yang digunakan hanya untuk taat pada Allah. Tangan yang Allah anugerahkan kepada kita ni, jaga. Tanda orang takut kepada Allah, tangan dia tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Tidak mudah untuk mengambil barang orang, walaupun kecil. Jumpa 50 sen, alhamdulillah, cepat je amat habis. Nak jadi tabiat perangai. Nak jumpa duit, alhamdulillah, habis, tak ada rasa apa-apa. Pegang saja duit orang, kita bertanggungjawab atas duit tersebut. Kalau kita jumpa tengah jalan ada duit RM1, pegang saja, kita dipertanggungjawabkan atas tersebut. Mana nak letak? Tak kira lah, itu duit, jam, kunci, serah pada masjid. Nah, zaman sekarang ni orang cari harta karun. Dia panggil metal detector, MD. Macam cerita Ghostbuster tu, tuan-tuan. Dia bawa alat bulat besar, dia pusing, dia bunyi macam tu, titik macam tu. Ada kawan saya buat, 1 orang, 2 orang, 2-3 orang dah buat. Saya pun berminat. Saya tanya dia, berapa harga? Orang yang jual dia tengah, dia kata dia beli banyak. Ada harga RM1,000, ada harga RM2,000. Tuan-tuan boleh beli? Saya hampir nak beli. Pergi kebun, bawa sambil doi. Titik gali. Tengok apa dia. Macam tu ni. Seluar ni tu kali kebun. Dia bunyi macam tu. Dia panggil metal detector, MD. Kawan saya berhenti kerja buat. Dia pergi perumahan kampung-kampung lama, cari harta karun. Dan ada satu grup lagi, kerja dia di pantai. Tempat orang mandi-mandi Pak Ongkel lah. Yang tu lagi tu.
Titik jumpa emas, gelam. Bukan harta karun. Jumpa orang tercecil. Dia cari. Bagaimana cara nak buat dia? Adakah dia boleh ambil? Walaupun tuan dia tak ada, dia kena isytihad. Sebab itu jelas orang punya. Dia kena isytihad dahulu. Ya, dalam tempoh masa setahun dia kena isytihad. Bagaimana cara isytihad? Ada kaedah. Ya, rupanya ramai orang jumpa macam-macam. Kawan saya tadi yang berhenti kerja, jumpa keris. Yang terbaru minggu lepas dia jumpa cok moho, tulisan Cina. Dia pergi ke perkampungan lama. Duit zaman British, duit zaman dulu yang berlubang, yang 4 segi, yang banyak. Ya, kalau kita jumpanya tu, adakah yang halal untuk kita? Bagaimana cara? Ada kaedah. Ya, harta karun boleh. Harta karun ni harta yang dalam bumi, harta rikas. Tuan-tuan gali pokok pisang bakar rumah, ting bunyi. Kan? Gali-gali tengok emas. Hak siapa? Kalau panggil TV sinar harian, dapat hak kerajaan. Kalau duduk diam-diam, dapat hak kita. Tapi kena bayar zakat. Apa keempat? Okey, kita rasa saya sebut setakat ini. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan InsyaAllah keberkatan Allah bersama dengan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah melindungi keluarga kita. Ya Allah, himpunkan kita di dunia hari ini, ya, dalam majlis yang baik pada malam ini. InsyaAllah Allah himpunkan kita di majlis yang baik di syurga Allah SWT nanti. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum.